Hai, selamat pagi dan selamat sejahtera. Kembali lagi bersama saya Cikgu Yusof dalam pembelajaran Bahasa Melayu Penulisan. Seperti biasa, kepada anda yang masih lagi belum subscribe channel ini, bantu saya subscribe supaya anda akan dapat lagi video pembelajaran yang menarik pada masa akan datang. Baiklah, untuk kelas kita pada hari ini, kita akan mulakan dahulu dengan kosakata. Ada 5 kosakata di sini yang perlu kamu salin di dalam buku ejaan. Kepada murid yang sudah siap salin, cikgu ucapkan tahniah, dan kepada murid yang belum lagi menyiapkan, sila buat demikian. Dan untuk pada hari ini, apa yang kita akan belajar adalah pada bahagian C, iaitu karangan. Baiklah, sila sediakan buku teks Bahasa Melayu, kertas testpad dan juga buku kosakata. Untuk buku teks Bahasa Melayu, kamu akan buka pada muka surat 133. Kita akan belajar dalam unit baru, iaitu unit 21, rekaan inovatif. Untuk tajuk kecilnya adalah inovasi topik. Mari kita lihat pada slide yang seterusnya. Okey, cikgu akan teruskan kepada slide berkenaan dengan topi di sini. Okey, seperti yang kita telah tahu, tajuk kecilnya merupakan inovasi topi, dan kita dapat lihat di sini beberapa jenis topi yang telah diinovasikan oleh manusia. Okey, ada topi yang boleh menutup sebahagian muka dan ada topi yang boleh menutup keseluruhan kepala. Begitu juga dengan gambar di sini, topi yang telah diinovasikan dengan meletakkan earphone di dalam bahagian topi, dan kita boleh mendengar lagu ataupun kita boleh menelefon sahabat atau keluarga kita dengan menggunakan topi ini sahaja. Ini contoh, dan mari kita sama-sama lihat buku teks pada muka surat 133. Kemahiran yang kita akan pelajari adalah pada 1.2.2, murid dapat menjelaskan dan membanding bezakan maklumat tersurat dan maklumat tersirat. Jadi dalam buku teks ini, pada bahagian atas kita dapat lihat ada tajuk kecilnya inovasi topi, dan ada 2 gambar, iaitu topi serbaguna dan topi biasa. Jadi ada sedikit ciri-ciri pada bahagian topi serbaguna, dan ada juga ciri untuk bahagian topi biasa. Dan di bahagian tengah merupakan persamaan antara topi serbaguna dan topi biasa. Jadi pada bahagian bawah ada 2 orang murid yang sedang duduk di taman, sedang berbual-bual, dan mereka berbual berkenaan dengan inovasi topi tersebut. Okey, mari kita lihat satu persatu. Untuk gambar yang ada 2 tadi, iaitu topi serbaguna dan topi biasa, mari kita lihat apakah ciri topi serbaguna dan apa pula ciri topi biasa. Okey, mari kita lihat yang pertama. Topi serbaguna merupakan produk inovasi. Yang kedua, diperbuat daripada bahan kalis air. Yang ketiga, boleh dijadikan beg dan juga baju hujan. Dan yang keempat, ada wisil. Mari kita lihat pula pada topi biasa. Topi biasa merupakan buatan kilang, diperbuat daripada kain, tidak boleh dijadikan beg dan baju hujan, dan topi biasa tiada wisil. Jadi ini merupakan perbezaan antara topi serbaguna dan topi biasa. Tapi di antara kedua topi ini ada persamaan dia, iaitu yang berada di tengah, seperti selesa untuk dipakai, ringan, dan topi ini dapat melindungi kepala daripada panas. Jadi mari kita lihat pada soalan yang sedang dibincangkan oleh 2 orang murid tersebut. Yang pertama, apakah persamaan dan perbezaan antara topi biasa dengan topi serbaguna, Joffrey? Mari kita sama-sama lihat apa itu persamaan dan apa itu perbezaan. Mari kita lihat kita akan bincangkan sebentar lagi jawapannya, dan kita lihat pada soalan nombor 2. Adakah topi serbaguna amat sesuai digunakan oleh murid sekolah? Mengapa? Okey, di sini seorang murid perempuan memberi 2 soalan kepada rakannya yang bernama
Geoffrey. Yang pertama, apa persamaan dan juga perbezaan antara topi biasa dan topi serbaguna? Dan yang kedua, boleh tak dipakai topi serbaguna ni boleh digunakan di sekolah ataupun tidak? Dan mengapa? Geoffrey menjawab soalan begitu. Mungkin ada jawapan ya dan mungkin ada jawapan tidak. Dan yang di bawah sekali, kita celik ilmu kalis itu bermaksud tidak dapat dimasuki sesuatu. Okey, mari kita lihat pada soalan yang pertama tadi. Apakah persamaan dan perbezaan antara topi biasa dengan topi serbaguna, Geoffrey? Berdasarkan daripada gambar yang telah kita lihat, kita dapat simpulkan di sini, persamaan dia ada 3 dan ada beberapa perbezaan antara topi serbaguna dan topi biasa. Baiklah, untuk pertama kita akan lihat kepada persamaan. Persamaan antara topi biasa dengan topi serbaguna ialah selesa dipakai, ringan dan dapat melindungi kepala daripada panas. Kita masuk pula pada perbezaan. Perbezaan antara topi biasa dengan topi serbaguna ialah topi serbaguna merupakan produk inovasi, manakala topi biasa adalah buatan kilang. Yang kedua, topi serbaguna diperbuat daripada bahan kalis air, tetapi topi biasa diperbuat daripada kain. Dan kita lihat pada isi yang ketiga, topi serbaguna boleh dijadikan beg dan baju hujan, tetapi topi biasa tidak boleh dijadikan beg dan baju hujan. Kita lihat perbezaan yang keempat. Topi serbaguna ada whistle, ataupun kita boleh tukar mempunyai whistle. Topi serbaguna mempunyai whistle, manakala topi biasa tiada whistle. Jadi dekat sini, begitulah dialog Geoffrey. Yang telah cikgu nyatakan sebentar tadi, contoh adalah dialog oleh Geoffrey. Mari kita lihat pada soalan yang kedua. Adakah topi serbaguna amat sesuai digunakan oleh murid sekolah? Mengapa? Jadi dekat sini murid-murid mungkin ada dua jawapan yang berbeza. Ada murid mungkin jawab ya, ataupun ada murid mungkin jawab tidak. Tetapi cikgu lebih mengutamakan jawapan tersebut ialah ya. Kerana banyak manfaat dan kebaikan sekiranya murid menggunakan topi ini di sekolah. Kerana contohnya topi ini boleh digunakan semasa hujan, dapat melindungi daripada kepala hingga ke kaki kerana boleh dijadikan sebagai baju hujan. Okey, kita lihat pada jawapan yang telah cikgu nyatakan di sini. Ya, topi serbaguna ini amat sesuai digunakan oleh murid sekolah kerana topi ini mudah dibawa dan tidak mengambil ruang yang banyak di dalam beg sekolah. Ini antara contoh jawapan yang telah cikgu dapat daripada buku teks cikgu sendiri. Okey. Jadi jawapannya topi ini mudah dibawa kerana topi ini ringan kerana topi ini ringan, dan topi ini juga boleh menjadi sebuah beg. Dan inilah karangan untuk kamu yang perlu kamu tulis, iaitu topi serbaguna. Setiap isi yang cikgu ambil ini daripada buku teks itu sendiri. Perenggan yang pertama merupakan pendahuluan. Topi serbaguna merupakan satu produk inovasi yang lebih baik daripada topi biasa buatan kilang. Terdapat banyak persamaan dan perbezaan antara topi serbaguna dan topi biasa. Kita lihat pada perenggan yang kedua, iaitu persamaan antara kedua-dua topi ini. Kedua-dua jenis topi ini mempunyai ciri yang sama, iaitu selesa dipakai oleh setiap lapisan masyarakat, bersifat ringan dan boleh melindungi kepala daripada panas. Untuk perbezaannya pula, namun begitu terdapat beberapa perbezaan antara kedua-dua topi ini. Pertama, topi serbaguna diperbuat daripada bahan kalis air, manakala topi biasa diperbuat daripada kain. Oleh itu, topi serbaguna boleh dipakai semasa hari hujan. Jadi dekat sini cikgu tambahkan sedikit bukti mengukuhkan yang bahawasanya topi kalis air, topi serbaguna ini perlu digunakan oleh murid sekolah. Selain itu, topi serbaguna boleh dijadikan beg dan baju hujan, tetapi topi biasa tidak boleh dijadikan beg dan baju hujan. Dan
Perbezaan yang ketiga adalah tambahan lagi, topi serbaguna mempunyai whistle yang boleh digunakan semasa kecemasan. Okey, dan di sini cikgu tidak letakkan topi biasa tidak ada whistle kerana kita dah tahu topi serbaguna memang ada whistle. Jadi sekiranya kita tidak letakkan topi biasa di bahagian belakang pun kita dah tahu yang memang topi biasa tiada whistle. Mari kita lihat kepada perenggan yang keempat, di mana kesimpulannya topi serbaguna ini amat sesuai digunakan oleh murid sekolah kerana topi ini mudah dibawa dan tidak mengambil ruang yang banyak di dalam beg sekolah. Jadi kamu punya kerja rumah pada hari ini, tulis semula karangan ini daripada perenggan pertama, perenggan kedua, ketiga dan yang terakhir perenggan keempat. Untuk akhir sekali ini adalah 5 kosakata yang perlu kamu tulis di dalam buku kosakata. Kemudian kita akan sama-sama membuat ejaan pada 8 hari bulan 11 2021 pada minggu hadapan. Jadi sekadar itu sahaja kelas cikgu pada hari ini, diharap dapat memberi manfaat kepada kamu. Sehingga berjumpa lagi kita dalam video yang akan datang. Bye bye.